Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ni saya akan terangkan tentang bab 7 pelan dan dongakan. Okey, sebelum saya ajar cara untuk melukis pelan dan dongakan, Awak boleh menggunakan kertas A4 untuk melukis. saya akan terangkan dulu apa itu pelan dan juga apa itu dongakan. So, pelan ialah unjuran ortogon pada satah mengufuk yang dilihat dari pandangan atas. Okey, kalau awak tengok pada gambar rajah di yang sebelah sini, okey, dekat sini kalau kita lihat objek ini daripada pandangan atas, kita akan dapat satu imej di satah mengufuk. Okey, imej ini dinamakan sebagai pelan. Okey. Dongakan pula ialah unjuran ortogon pada satah mencancang yang dilihat dari pandangan sisi atau pandangan depan. Okey, pada satah mencancang awak akan dapat dongakan depan dan juga dongakan sisi. Okey. Dongakan depan contohnya awak lihat daripada pandangan sini X. Okey, bila awak lihat, awak bawakan apa pandangan awak tu ke arah satah mencancang, awak akan dapat dongakan depan. Okey, ini adalah imej, bentuk imej bagi objek ni dari pandangan depan. Okey, dari pandangan sisi awak akan lihat daripada sini ataupun daripada sini pun pandangan sisi, betul. Jadi contoh sinilah Y. Awak bawa kepada satah mencancang, awak akan dapat bentuk imej bagi objek ini pada satah mencancang. Okey, kemudian kita kena tahu kaedah lazim dan juga ada dua kaedah untuk melukis pelan dan dongakan. Yang pertama, kaedah lazim. Okey, kaedah lazim ni ada dua kaedah. Yang pertama, kaedah yang satu ni dengan kaedah yang kedua. Okey, kaedah ni perbezaannya adalah sudut 45 darjah dia terletak pada sukuan ketiga bagi kaedah satu dan kaedah kedua 45 darjahnya terletak pada sukuan keempat. Okey, macam mana nak tentukan sudut 45 darjah ni? Okey, sekiranya soalan tu dia kata pandangan sisi okey, arah Y dia tu ke kiri. Okey, anak panahnya ke kiri. Jadi kita gunakan sudut 45 darjah dia pada sukuan ketiga. Jadi kita gunakan kaedah satu lah. Kalau pandangan sisi dia, Y dia menghala ke sini, ke kanan. Jadi kita gunakan kaedah kedua di mana sudut 45 darjah pada sukuan keempat. Okey. Kaedah lagi satu ialah kaedah berasingan. Okey. Kaedah berasingan. Okey, kaedah berasingan ni awak tak perlu pun lukis paksi X, paksi Y, patu 45 darjah. Awak lihat soalan, dia suruh lukis pelan. Okey, awak tengok pelan dia macam mana, awak lukis sahaja. Lepas tu kemudian dongakan depan dengan juga dongakan sisi. Lukis sahaja, maksudnya berasingan. Saya akan tunjukkan contohlah nanti. Okey, kemudian sebelum melukis, kita kena tahu jenis garis juga. Jenis garis ni ada 3. Okey, yang pertama garis padu tebal. Garis padu tebal ni digunakan untuk melukis sisi-sisi objek yang dapat dilihat dari arah pandangan. Okey, yang dapat dilihat. Dia namanya garis padu tebal. Okey, kalau garis sempang digunakan untuk melukis sisi-sisi objek yang terlindung dari arah pandangan. Okey, kalau sisi objek itu terlindung, awak gunakan garis sempang. Okey, kemudian garis padu halus. Okey, garis padu halus ini digunakan untuk melukis garis binaan atau unjuran. Okey, nanti saya akan tunjukkan garis padu halus ni macam mana nak gunakan dia dan lukiskan dia. Okey, kita lihat satu contoh. Okey, contoh di sini dia suruh kita lukis dengan skala penuh. Dongakan depan dilihat dari arah X, dongakan sisi dari arah Y dan juga pelan. Okey, saya tunjuk dulu kaedah secara berasingan. Okey, untuk A dia suruh kita lukis dongakan depan. Okey, kita lihat dekat sini dongakan depan, kita akan dapat bentuk macam ni lah.
awak lihat pada gambar rajah, awak dah nampak dah dongakan depan. Jadi awak lukis terus dongakan depan dia, awak dapat bentuk ni lah. Awak kena guna pembaris, ukur betul-betul bucu A. Kita nampak bucu A dengan B dulu kan. Sekejap. Sekejap ya. Okey. Dekat sini, bila awak lukis, kita akan nampak bucu A dulu, lepas tu baru B. Di sini, bucu H, lepas tu baru G. Sini adalah bucu untuk E atau F. Ini adalah bucu D atau C. Okey, awak lukis garis A dengan H ikut guna pembaris 3 cm. Okey, kat gambar rajah tu dia kata 3 cm, awak lukis guna ni 3 cm. Okey, tapak HE dia adalah 4 cm. Okey, so lukis ikut pembaris 4 cm. Okey. Okey, ini adalah dongakan depan. Kemudian dia nak dongakan sisi. Okey, dongakan sisi dia kita lihat bawa kepada satah mencancang, kita akan dapat macam ni. Okey, segi 4 tepat ni di mana okey, ini adalah bucu D atau A, ini adalah C atau B, ini adalah bucu E atau H, E atau H, ini adalah bucu. Salah. Okay. E atau H kat sini. Ini adalah F atau G. Okey. Pada tapak ni, bahagian garis EF, ukuran dia 2 cm. So awak ukur betul-betul, lukiskan garis dia 2 cm. 2 cm. Kemudian awak dekat sini, panjang dia AH adalah 3 cm. Okey, awak dah dapat dah dongakan sisi. Okey, untuk plan, okey, awak tengok daripada pandangan atas. Pandangan atas awak akan nampak okey, tapak HE. HE adalah 4 cm. Okey, HE dekat sini. Ni H. Dekat sini E. So sini adalah 4 cm. Samalah dekat atas ni pun 4 cm. Okey. Okay, sabar dulu. Okay. Panjang HE 4 cm. Okey. Kita tak tahu panjang CF ni sebab dia condong kan, kita tak tahu. Tak apa. Untuk panjang CF ni kita akan dapat secara automatik apabila kita melukis panjang BC ni. So BC adalah 3 cm. Daripada sudut B atau G ni awak gariskan, ukurkan sampai 3 cm. Kemudian awak akan dapat, okey, yang bawah ni HG. Okey, HG. AH. Kejap ya. Okey, sini adalah AH. Okey, awak ukur 3 cm B hingga C, awak akan dapat okey. Ini adalah 3 cm. Jadi sini adalah bucu C. Sini adalah bucu F. Sini adalah bucu D. Okey. Macam mana nak tahu panjang untuk CF? Okey, kita tahu panjang HE adalah 4, panjang AD adalah 3. HE 4, sini panjang semua ni 4. BC adalah 3. 4 tolak 3, 1 cm. So, panjang CF adalah 1 cm. Okey, ini adalah cara untuk melukis menggunakan kaedah berasingan. Okey, kemudian saya akan tunjukkan menggunakan kaedah lazim. Kaedah lazim. Okay. Dekat sini, dulu. Untuk kaedah lazim, kita tengok pandangan sisi dia, Y dia menghala ke arah kiri. Jadi kita guna kaedah 1 di mana 45 darjah dia pada sukuan ketiga. Okey. Kita pun lukis sukuan ketiga. Kemudian, okey, kita lukis dulu plan dia. Okey, kita tahu plan dia panjang HE 4 cm. Kita tulis dulu atas 45 darjah tu pandangan sisi, kemudian pandangan depan, lepas tu plan. Okey, kita lukis dulu plan, kita
kita tahu HE 4 cm. Okey, 4 cm. Ini adalah inilah pucuk A atau H. Ini pucuk B. HE 4 cm. Okey. Untuk BC 3 cm kan, kita gariskan 3 cm, awak ukur 3 cm. Kemudian sini adalah untuk pucuk B atau J. Ukur 3 cm, awak akan dapat garis untuk CD. So sini adalah bucu C, sini adalah bucu D. Kemudian awak akan dapat E, sini F. Awak akan dapat jarak panjang CF. So sini BC adalah 3 cm. CF dengan DE ni 1 cm. Okey. Alright. Okey. Dekat sini untuk lukis pandangan depan, awak boleh guna garis padu halus untuk menjadikan panduan awak untuk melukis pandangan sisi nanti. Okey, pandangan garis padu halus ini juga untuk membuatkan lukisan awak lagi tally lah dengan pandangan depan, pelan, pandangan sisi. Okey, kita bawa, nampak tak garis warna biru ni di bahagian sini. Okey, di bahagian sini garis padu halus ni saya lukis. Okey, nampak belah sini kita bawa ke pandangan daripada pelan ni, awak bawa ke atas. Bawa ke atas, awak akan dapat pandangan depan. Okey. Daripada pelan, lukis padu halus, garis padu halus ke atas. Okey, dia akan tally, okey? Tally, bawa ke atas. Awak akan dapat pandangan depan. Okay, pandangan depan pun awak ni lah ukur. Ni kan dah 4 cm kan. Okey, betul 4 cm sama kan. Tapak dia 4 cm. Sini pun HE. Dia pun kat sini garis HE juga. So, sama betul. Jadi dekat sini panjang dia 3 cm. Awak ukur 3 cm lukis. Kemudian nak cari pandangan sisi. Okey, guna garis padu halus. Okey, macam yang dah terkeluar dekat sini. Saya tunjukkan dekat sini garis padu halus, bawa dia ke sebelah pandangan sisi. Okey, untuk bahagian pelan ni pun awak lukis sampai terkena pada garis 45 darjah tu. Bila dah kena garis 45 darjah tu, awak bawa ke atas. Awak bawa ke pandangan sisi. Macam tu. Nampak kan yang sini? Okey. Okey, yang bawah tu pun sama. Okey, nampak. Bila dah dapat dia punya tu, nampak tak dia tally. Dia tally. Nanti awak ukur guna pembaris, awak akan dapat juga dekat sini 2 cm. Di sini 3 cm. Okey, ini adalah untuk bucu A, DA. Sini bucu CB. Ini FG. Sini adalah EH. Okey. Jadi awak akan dapat bentuk untuk pandangan sisi di mana panjang panjang EF adalah 2 cm, panjang HA adalah 3 cm. Jadi sekian sahaja untuk video kali ini. Sekian, terima kasih.